Yahudi yang berancang untuk menakluk dunia ini. Nah, apa itu Freemason? Perkataan Freemason terdiri daripada dua rangkai kata iaitu free yang bermaksud bebas, manakala Mason merupakan tukang batu. Freemason mempunyai logo yang merupakan gabungan daripada tiga elemen iaitu bahagian atas merupakan jangka lukis manakala bahagian bawah logo adalah pembaris. Kedua ini melambangkan tukang batu ataupun tukang bangunan. Setelah dikaji lebih mendalam, yang dimaksudkan dengan tukang ini adalah perancang. Manakala huruf G yang terdapat di bahagian tengah logo mempunyai banyak maksud yang dikemukakan oleh pengkaji. Ada yang mengatakan G ini merujuk kepada God, iaitu Tuhan yang berupa manusia yang akan merajai dunia di akhir zaman. Yang dimaksudkannya adalah Dajjal. Seterusnya, Great Architect iaitu perancang atau tukang yang agung. Dan pendapat yang paling diguna pakai adalah Great Pyramid iaitu piramid yang hebat. Freemason merupakan satu organisasi atau pertubuhan yang diciptakan oleh Yahudi. Tujuan akhir mereka adalah membina Haikal Sulaiman. Freemason ini sentiasa merahsiakan identitinya dengan mengubah nama organisasinya mengikut tempat. Ini kerana mereka ingin menarik masyarakat agar menyertai organisasi mereka. Pertubuhan ini telah wujud di seluruh dunia dengan keahliannya dianggarkan kira-kira 5 hingga 6 juta. Freemason juga berselindung atau bersembunyi di sebalik pertubuhan kebajikan yang mana fokusnya adalah kepada hal-hal kebajikan sosial dan mengutamakan konsep persamaan dan juga persaudaraan. Dan perlu diketahui juga, keanggotaan Freemason hanyalah lelaki, tidak ada dari golongan wanita. Pertubuhan Freemason yang sebenar, seperti mana yang kita tahu, terdapat pelbagai ajaran di dunia ini, termasuklah Islam, Yahudi, Kristian dan sebagainya. Pertubuhan ini merupakan satu pertubuhan di bawah Yahudi, iaitu Zionis. Tujuan pertubuhan ini didirikan adalah untuk membela kepentingan mereka serta mahu mengembalikan semula kerajaan Yahuza atau Yahudi sekaligus ingin menaluki dunia. Kelahiran Freemason. Kebanyakan ahli sejarah tidak mempunyai pendapat yang tepat mengenai kelahiran Freemason dan pengasasnya yang sebenar. Ada setengah mereka mengatakan bahawa ia mempunyai kaitan dengan Fir'aun dan sebagainya. Dr. Ali Jarisha menjelaskan mengenai kelahiran dan perkembangan Freemason pada 3 peringkat, iaitu pada peringkat pertama, ianya berlaku pada kurun pertama Masihi sewaktu Raja Herodas memerintah Bani Israel. Satu hari, pendeta Yahudi tahu mengenai kelahiran Nabi Isa yang membawa agama Kristian dan mereka takut jika Nabi Isa merobohkan Haikal Sulaiman. Lalu Raja Herodas mendirikan satu pakatan rahsia iaitu Jami'ah Khafiyah. Tujuan pakatan ini ditubuhkan adalah untuk menghancurkan agama Kristian dan pengikutnya. Demikianlah terbentuk Pakatan Rahsia Tajaan Yahudi pada awal kurun pertama Masihi. Peringkat kedua berlaku pada tahun ke-55 Masihi. Pada ketika itu, ada seorang Yahudi menyamar menjadi sebahagian dari penganut Kristian dan beliau merosakkan lalu menukarkan beberapa perkara dalam ajaran Kristian itu, antaranya menyatakan bahawa Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Seterusnya, agama Kristian pada awalnya agama khas bagi Bani Israel dijadikan agama universal yang mana boleh dianuti oleh semua orang. Dan yang ketiga, syariat Nabi Isa dihapuskan seperti mewajibkan berkatan dan tidak dan yang sebagainya. Setelah itu, wujud pula Islam. Pakatan Yahudi itu masih meneruskan lagi agenda jahat mereka. Peringkat ketiga. Peringkat ini bermula pada tahun 1770 Masihi. Mereka masih lagi dengan agenda mereka. Terdapat salah satu pengikut mereka iaitu Adam Weishaupt telah melakukan kajian mengenai protokol pendeta Zionis dan menyusunnya dalam bentuk baharu. Tujuannya adalah untuk memerangi Kristian. Pada tahun 1776 Masihi, beliau mengeluarkan beberapa cadangan di dalam protokol pendeta Zionis. Antaranya, memusnahkan semua agama yang ada dan merosakkan kerajaan. Yang kedua, memusnahkan atau membahagikan bangsa-bangsa selain bangsa Yahudi kepada beberapa kelompok dan membiarkan mereka berperang sesama sendiri. Adam Weishaupt juga menyusun satu kumpulan iaitu kumpulan
cahaya yang mana dipimpin oleh orang cerdik pandai. Antara perancangan beliau adalah memperdayakan pembesar-pembesar dan pemimpin dunia dengan wang supaya mereka dapat dijadikan sebagai kuda tunggangan. Dan yang kedua, menguasai alat media massa. Keanggotaan dalam Freemason. Seperti yang diketahui, keanggotaan ahli Freemason merupakan mereka yang terdiri daripada orang yang merdeka, baik tingkah laku dan berkedudukan tinggi dalam masyarakat, sama ada dalam bidang politik, ekonomi maupun sosial, serta dapat mempengaruhi masyarakat setempat. Syarat untuk seseorang menjadi ahli Freemason, mereka mestilah bersumpah di rumah hantu bagi merahsiakan maklumat mengenai aktiviti dan pergerakan yang akan dilakukan. Jika rahsia ini didedahkan kepada orang awam, maka mereka akan dibunuh secara serta-merta. Pertubuhan Freemason ini mempunyai beberapa tingkatan ahli yang dikategorikan kepada 3. Bagi peringkat pertama, ia diberi panggilan sebagai Freemason umum, yang mana mereka merupakan ahli baru yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama dan kepercayaan. Untuk mendapat peringkat seterusnya, mereka perlu mempunyai pencapaian yang bagus. Ini kerana anggota dari tingkat pertama tidak akan dinaikkan ke tingkat kedua maupun ketiga kecuali setelah dinilai pencapaiannya terlebih dahulu. Seterusnya, pada peringkat kedua, ia dikenali sebagai Freemason Royal, yang mana setiap ahli di peringkat ini akan digelar sebagai saudara. Kesemua ahli di peringkat ini merupakan orang-orang Yahudi. Apa yang akan berlaku adalah ahli di peringkat ini memberi pengajaran mengenai penghormatan kepada Yahudi. Freemason Universal pula dikenali pada peringkat ketiga, yang mana merupakan peringkat yang paling tinggi, dan kesemua ahli terdiri daripada orang-orang Yahudi yang bijak pandai dan yang amat taksub pada Yahudi sendiri. Justru mereka yang mempunyai kedudukan tertinggi sangat bermain peranan dalam mentadbir dan merancang kerja-kerja jahat di seluruh dunia dengan apa jua sekalipun agar dapat mencetuskan satu pemberontakan dalam sesebuah negeri tertentu. Maka mereka ketiga-tiga peringkat ahli ini bersepakat untuk menjayakan gerak kerja jahat mereka dengan bantuan maklumat yang akan diberikan. Pandangan ulama Islam mengenai Freemason. Menurut kajian yang telah dibuat, secara umumnya kebanyakan dari pandangan ulama Islam menganggap Freemason merupakan satu pertubuhan sulit Yahudi yang mana mereka akan merosakkan akidah dan pegangan umat Islam. Justru itu, para ulama telah bersepakat dengan mengeluarkan fatwa mengharamkan orang Islam menjadi ahli Freemason kerana ia dikira jatuh hukum murtad dari agama Islam.